saya tanya mengenai minggu lepas. Minggu lepas ialah mengenai struktur kawalan ulangan 4. Siapa ada masalah? Okey, sudah mandi, sudah wangi semua. Siapa ada masalah struktur ulangan 4? Faham tak lagi? Yang minggu lepas saya cuma tunjuk algoritma sahaja dulu kan. Kita belum masuk lagi catat alir. Sudokod dahulu. Setakat okey tak? Saya suruh salin daripada buku. Muka surat. Muka surat 54. Betul tak? Setakat ni okey tak? Struktur ulangan 4. Faham tak? Okey tak? Okey. Jeremiah okey. Mau salin di buku latihan. Okey. Kalau macam tu, saya rewind balik yang minggu lepas punya. Kita tengok dulu minggu lepas punya, baru kita masuk nanti. Saya dah share dalam GC. Tapi nanti kita akan tengok juga benda ni sama-sama sebab saya nak kita buat sama-sama supaya awak faham macam mana boleh jadi macam tu. Ya, jangan lupa ambil attendance. Sebab ni, tapi ni 28. 2 orang tak masuk lagi ni. Oh, dah 30. Lagi seorang tak ada. Okay, saya share buku teks dulu. Kita tengok dulu minggu lepas punya struktur ulangan 4. Baru nanti saya share soalan yang saya nak bincangkan hari ini. Kita bincang soalan dan buat terus. Saya tak mau... Nanti saya tak bagi dalam... saya dah share dalam GC. Okay. Ini ialah struktur ulangan 4. Minggu lepas saya dah terangkan dan hari ini saya sambung balik sedikit sebab minggu lepas awak kata ada yang pening. Okey, untuk soalan ini, struktur ulangan 4, soalan dia ialah pengiraan hasil tambah nombor sehingga N, di mana N ialah nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. So, sebarang nombor yang dimasukkan oleh pengguna, sampai situ sahaja. So, pembilang dia sehingga N. N ialah sebarang nombor yang pengguna masukkan. Itulah. Okey. Kemudian kita tengok dekat sini ya. Mula-mula sekali, struktur kawalan ulangan 4 ke, terbenam ke, bersarang ke, Y ke, apa-apa struktur kawalan ulangan. Mula-mula sekali yang awak perlu buat ialah isytihar pemboleh ubah. Ini paling penting. Sebab apa? Sebab apa kena isytihar pemboleh ubah? Kerana komputer hanya memahami apa yang dideklarkan. Okey. Kalau awak tak declarekan apa yang awak nak wakili number tersebut, dia tak akan faham. Sebab tu kena yang pertama sekali kena isytihar pemboleh ubah. Apa-apa yang awak buat bukan saja ada programming, mesti ada isytihar. Okey. Yang kedua, isytihar penyataan pengawalan 4. Yang ni memang kita akan guna 4 hari ini. And then, input dan output. Output ialah apa yang akan dikeluarkan oleh komputer. Setakat ini untuk input. Input ialah yang pengguna masukkan tadi. Kemudian last sekali ialah uji syarat. Okey, kalau ikut soalan ini, yang tadi ni, pengiraan hasil tambah nombor sehingga nombor N, di mana N ialah nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Okey, dia guna apa? Dia isytihar, dia guna pemboleh ubah apa? Sekarang dia guna pemboleh ubah. Yang digunakan ialah norm, kira dan juga jum. Ini pemboleh ubah yang digunakan di dalam pengatur caraan ini. Pengatur caraan, apa-apa pemboleh ubah pun awak boleh guna. Norm ni awak boleh tukar jadi nombor, boleh tukar jadi A, kira pun boleh tukar jadi B atau apa-apa sahaja pemboleh ubah. Sebab ini ialah awak yang declarekan. Hanya awak yang faham sistem awak. Okey, kemudian yang ni pun memang mula-mula kita kena buat, setkan kira kepada 1. Kenapa kepada 1? Item yang pertama, nombor 1. Setkan jum kepada 0. Pengguna diminta memasukkan 1 nombor. Setkan nilai norm kepada nombor yang dimasukkan. So, dia guna 4 punya atur cara dekat sini.
Ini ialah struktur kawalan ulangan for. For kira tadi 1 lebih kecil atau sama dengan norm. Norm ialah number yang dimasukkan oleh pengguna. 4 ke 5 ke 10 ke 15. Apa-apa nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Ingat bila soalan menyatakan nombor bulat, jangan awak masukkan nombor float, double, apa-apa. Number ialah norm. So norm ialah nombor bulat. Nombor bulat 1, 2, 3, 4, 5 masukkan nombor itu. Kirakan jum. Jum tadi berapa? Kosong. Kosong sama dengan kosong tambah kira. Kira tadi 1 sebab dah declare sebagai 1. So jawapan dia kirakan kira. Kira sama dengan kira tambah 1. Okey, habis dekat sini. Jum sekarang dapat 1. Kira 1. Kira ni 1 tadi sama dengan kira tambah 1. 1 tambah 1, 2. So, ulanglah langkah ini sampailah awak dapat paparan nilai jum. Okay, tengok dia punya pseudocode. Ni pseudocode tadi ialah algoritma perjalanan sistem dalam bentuk ayat. Sekarang kita tukarkan pseudocode menjadi bentuk apa yang diperlukan oleh pengatur cara untuk memahami. Komputer belum faham ini ya. Ini pengatur cara untuk memahami. Selepas baca ayat, pengatur cara dia akan baca pula untuk menulis pseudocode ini. Kemudian dia akan tengok carta alir. Sebab tu sebelum awak menulis pengatur programming di dalam komputer, awak perlu buat ini dahulu. Sebab apa? Sebab awak nak tahu apa itu perjalanan sistem awak. Okey, sebab apa? Lagi satu, sebab yang lain ialah bahasa pengatur caraan tu sendiri dah memeningkan awak tak faham bahasa dia. Jadi, untuk memudahkan pengatur cara, awak kena faham dulu flow sistem tersebut, baru awak dapat laksanakan atur cara tanpa sebarang ralat. Faham? Faham tak suara saya? Jelas tak setakat ni pemahaman? Okey, faham. Okey, kita tengok balik pseudocode dia. Nanti kita nak buat pseudocode tau. Okey. Mula ni memang biasa. Mula memang akan ada dalam mana-mana pseudocode. Memang kena ada. Wajib. Mula dan tamat 1 markah. Okey. Kalau awak buat mula, awak lupa tulis tamat, awak hilang markah dekat situ. Okey. Pastikan bila ada mula, pastikan ada tamat. Okey. Ni yang saya kata tadi. Dekat atas kita ada isytihar. Isytihar pemboleh ubah. Dekat sini diguna norm, kira dan jum. Dia guna 3 ni. Setkan nilai kira kepada 1, setkan nilai jum kepada 0, masukkan 1 nombor. Nombor ni untuk apa? Untuk disetkan kepada norm tadi. Sebab pengguna yang masukkan norm, betul tak? Setkan nilai norm kepada nombor yang dimasukkan. Okay, let's say dekat sini pengguna masukkan 5. So, number ini dah set jadi 5. For kira tadi dia dah declare kat atas ni kira. Saya tukar warna. Boleh tukar. Kenapa tak ada tekan pula? Tak payahlah. Okay, for kira sama dengan 1. Okay, kita dah tahu kira tadi sama dengan 1. So, kira ni sama dengan 1, norm 5. Sebab pengguna dah masukkan 5 tadi. Kirakan jum. Jum sama dengan 0. Sama dengan 0 tambah kira. Kira sama dengan 1. Kirakan kira sama dengan kira tambah 1. Okey, ni untuk set kira. Dia akan ulang balik sampailah. Dia akan ni. Okey, sekarang jum kita dah bawa pergi sini. Jum tadi dah jadi berapa? 0 tambah 1. Jum ni dah print 1. Okey, kemudian dia tambah pula. Dia print 2. Tambah lagi 3. Lepas tu 4. Lepas tu sampailah 5. 4 tambah 1, 5. 5 lebih kecil atau sama dengan norm. Ya. Terus pergi 5. Terus papal 1, 2, 3, 4, 5. Itulah yang berlaku pada atur cara ini. Pseudocode. Okay, ini pseudocode. Faham dah pseudocode? Sekarang kita tengok pseudocode dahulu. Saya tak mau start lagi carta alir. Carta alir nanti baru kita tengok balik. Ke nak tengok? Kita buat pseudocode dahulu. Boleh?
Sekejap. Boleh kita buat sudokod dulu. Setakat ni ada soalan tak yang tu? Okay. Sekarang ni saya nak buat sudokod yang saya dah share dengan awak dalam dalam GC. So kita buat sama-sama. Pastikan sekarang sediakan buku latihan dengan pen supaya awak boleh salin terus. Buat direct, kita buat sama-sama. Boleh? Boleh tak? Okay. Okay, ini yang saya share dalam GC. Nampak tak? Sekejap. Saya besarkan. Okay, semua nampak? Okay, soalan dia, Manjit telah mempelajari struktur kawalan ulangan 4. Dia menulis satu kod arahan yang akan mencetak mesej, nama saya Manjit Singh, seperti output di bawah. Okay, berapa kali Manjit Singh dekat sini? Output dia berapa? Kita tengok output dia dekat sini. So sebab apa? Sebab apa kita nak tahu kenapa ada berapa kali? Sebab struktur ulangan 4 dia ada pembilang sehingga berapa. So kira dekat sini, sini 1. Okay, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia akan 4 kita lebih kecil atau sama dengan 6. So kita kena setkan pembilang kita 4 lebih kecil atau sama dengan 6. Sebab apa? Sebab output dia ada 6. Boleh faham? Boleh faham tak saya kat ni? Kenapa saya buat 6? Nampak ah? Boleh nampak Iwen? Boleh nampak semua? Boleh nampak, boleh nampak. Boleh faham kenapa saya buat 6? Tak boleh leh. Tak boleh? Kenapa? Kenapa saya buat syarat 4 lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 6? Oh, kerana di sana ada 6 itu. 6 apa? 6. Oh, dia ada 6 nama. Ya, ada 6 nama. Okay. Sekarang kita nak tengok pseudocode dia dahulu. Okay, Manjit telah mempelajari struktur kawalan ulangan 4 dan menulis satu kod arahan yang akan mencetak mesej, nama saya Manjit. Okay, first kali macam mana kita nak buat? Kita kena buat apa? Okay, masukkan nombor 1. Nak warna merah. Mula. Okay, mula. Yang kedua, kita kena buat apa? Kalau ikut buku teks tadi, kita kena buat apa? Kena buat apa? Yang kedua, step pertama, kedua memang kena buat. Isytihar pemboleh ubah. So, pemboleh ubah apa yang kita nak gunakan dalam ni? So, yang kedua kita buat isytihar pemboleh ubah. Awak nak buat pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah ni awak yang boleh set. Nak guna pemboleh ubah apa sekarang? Ada cadangan tak?
Setkan pembilang sama dengan 1. Awak nak letak pembilang sahaja. Okey, awak boleh letak pembilang, awak boleh letak apa-apa, awak boleh letak A pun boleh, awak boleh letak B pun boleh, C pun boleh. Macam Zuyau kata, isytihar pun boleh ubah ataupun sekarang ni dia letak isytihar pun boleh ubah yang diguna ialah pembilang. Okey, ini satu. Ataupun awak nak guna yang lain apa? Nama. Nama boleh, kira boleh, apa-apa sahaja. Yang ni ialah pemboleh ubah yang ditetapkan oleh pengguna. Boleh? Yang ketiga kena buat apa pula? Sekarang kita kena setkan, kita dah declare pembilang tadi. Saya buat italic. Kita setkan pembilang sama dengan 1. Sebab apa? Yang pertama sekali ialah perlu 1. Okey, kalau ke atas ni saya dah declarekan sebagai italic, dekat bawah ni pun kena italic. Tulisan kena sama, huruf kena sama. Kalau dekat sini P huruf besar, dekat sini pun P huruf besar. Kalau awak buat kira, awak buat nama, N huruf besar, N awak di sini huruf besar, N di sini pun huruf besar. Sebab komputer hanya memanggil apa yang dideklarkan. Macam ini pembilang, awak tulis italic, semua huruf kecil. Tiba-tiba di sini awak buat P pembilang, P huruf besar. Komputer tidak akan faham apa itu pembilang huruf besar walaupun italic, walaupun ejaan sama. Kenapa? Kerana kesalahan dari segi declaration di atas berbeza dengan apa yang ada di bawah. Dia akan memanggil apa yang ada di atas, dia akan panggil semula berada di bawah. Faham? Boleh faham? Oh, Zuya dah betul dah. Okey, yang lain faham tak setakat ni? Faham? Faham, faham. Okey. Faham. Okey. Macam Zuyau, saya ambil yang Zuyau lah, senang. Saya copy Zuyau punya jawapan, saya masukkan dekat sini. Yang lain boleh terus salin sebab saya share dalam GC. Dah setkan sama dengan 1. Terus kita guna for punya, kita punya syarat. For pembilang lebih kecil atau sama dengan 6 yang saya ni tadi, yang saya tulis dekat atas tadi. Kenapa lebih kecil atau sama dengan 6? Sebabnya kita punya output kita ada 6 sahaja. Besar sangat. Okey, awak nampak tak? Pembilang, okey, cetak dekat sini. Cetak berada di dalam for. Dia tak boleh berada di luar. So, cetak masukkan ke dalam sebab dia berada di dalam for. Ini yang dinamakan indent. Indent ialah yang pertama sekali semua kena sama. And then bila dia berada di dalam for, dia kena masuk ke dalam sedikit. Sebab apa? Sebab dia nak laksanakan syarat tersebut. Cetak di sini, cetak apa? Apa dia output dia? Output dia ialah nama saya Manjit Singh. So, kena buat dekat sini nama saya huruf kecil Manjit Singh. S-I-N-G-H. Okey. Cetak dekat sini. Okey, kemudian pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Okey, dekat atas ni saya dah buat sebagai italic, dekat bawah ni pun kena italic. Kemudian last sekali tamat. Habis. Itu sahaja pseudocode untuk pernyataan ini. Setakat ni faham tak?
Kata Alif belum buat ya. Sudokod dahulu hari ni. Zuya faham? Yang lain faham tak? Yang lain boleh salin terus jawapan. Ini dah dikira jawapan. Saya tak bagi lagi sudokod. Kita nak tengok yang kedua. Ada soalan tak setakat ni? Soalan tak? Dah habis salin ke? Habis salin tak? Habis. Yang lain habis tak lagi? Semua habis tak? Habis. Okay, saya boleh pergi ke soalan kedua? Okay, saya share soalan kedua. Okay, ini soalan kedua. Rizky merupakan seorang pembuat kek dan telah membuka sebuah kedai kek. Dia perlu menyiapkan pesanan 3 buah kek sebelum mulakan pesanan baru. Macam mana nak buat? Ada siapa? Ada cadangan macam mana nak buat? Faham tak soalan dia? Salin dahulu. Ada lagi satu soalan saya nak buat. Sekejap ya, saya nak ambil soalan lain. Okay. Untuk syarat ini, dia dah letak untuk soalan ini. Dia dah bagi pada awak, pembilang dia ialah dia perlu menyiapkan pesanan 3 buah kek. Ada ni tak? Pembilang setkan boleh ubah sama dengan 1, Zuya. Habis, mula istilah pun boleh ubah. Okey, betul. Okey, untuk soalan ini, syarat dia ialah for pembilang dia kena sorry. Dekat sini ya. Dia perlu menyiapkan pesanan 3 buah kek sebelum boleh mula menyiapkan pesanan baru. So, for kek lebih kecil atau lebih kecil daripada 4 ataupun for kek lebih kecil atau sama dengan 3. Kalau tak mau buat lebih sama dengan buat lebih kecil daripada 4. So, baru dia boleh buat yang baru. Itu ialah syarat dia. Okay. So,
Kita buat balik dia punya pseudocode dia. Yang ni jadi panjang sikit sebab dia ada proses yang orang buat kek tu kena lalui. So untuk soalan ni awak perlu faham soalan sebab dia ada step by step. Dia berbeza sikit daripada tadi kerana dia perlu buat kek, dia perlu hias kek baru dia boleh tambah kek lain. Okay, sekarang ni macam mana nak buat? Mula macam biasa. Okay, kemudian yang kedua. Ada pun boleh ubah tak? Isytihar pun boleh ubah. Boleh ubah. Isytihar pun boleh ubah apa? Awak nak letak apa? Tambah boleh, pembilang boleh. Pembilang. Dengan, ada dua pun boleh ubah kat sini. Dengan kek. Tiga. Dia kena semak pesanan. Okay, yang ni macam kemudian kita boleh tengok awak tak payah setkan pembilang. Kalau nak set pun boleh setkan pembilang sama dengan 1. Okay. Dan nombor 4. Terus buat for kek lebih kecil daripada 4. So dekat dalam ni dia laksanakan apa yang perlu buat. Bakar kek. Bakar dia kena yang ni dia macam proses buat kek sedikit. Okay, lepas tu, lepas bakar kek, hias kek. Dan letak kek dalam kotak. Barulah dekat bawah tu awak buat pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Okay. Baru boleh yang kelima dia boleh mulakan pesanan baru. Dan 6 tamat. Kalau awak tertinggal bakar kek, hias kek, letak kek dalam kotak pun tak ada masalah. Awak terus boleh, ini ialah step by step untuk orang buat kek tu. Bakar kek, hias kek, letak kek dalam kotak, kemudian pembilang tambah 1. Okay, untuk bahagian ini, sekiranya awak terlupa ataupun tertinggal satu step pun tak ada masalah. For kek lebih kecil daripada 4, bakar kek, terus letak kek dalam kotak. Okay, awak tak buat hias kek, tak ada masalah. Yang penting ialah ini, untuk soalan ini, yang ni dia banyak twist sikit pada awak. Yang penting ialah ini. Isytihar. Setkan. Dan ini. Lepas tu mulakan pesanan baru penting. Sebab sebelum mulakan pesanan baru. Okay, yang step ini bakar, letak kek apa semua ni. Awak bolehlah nak buat ayat sendiri apa-apa pun boleh. Yang ni inisiatif sendiri. Tak payah ada bakar kek, hias kek, apa-apa semua ni. Ataupun awak terus buat pilih kek. Okay, dekat sini letak pilih kek, gantikan 3-3 ni, terus buat pembilang tambah 1. Okay, kek pertama awak dah pilih 1. Okay, kemudian yang kedua. Yang ketiga, sampailah syarat dipenuhi, baru dia masukkan pesanan baru dan tamat. Faham untuk ini? For kek lebih kecil, boleh? Iwan, boleh? Lebih kecil atau sama dengan 3. Sebab syarat dia ialah
kena ada 3 baru dia boleh buat pesanan baru. Okey, ingat pesanan baru ini penting kerana di dalam syarat itu ada sebelum boleh mulakan pesanan baru. So awak kena masukkan sebelum boleh mulakan pesanan baru ni supaya dia dikategorikan sebagai syarat jugalah. Tapi dia tak perlu masuk dalam pembilang. Faham? Okey. Okay, so ini untuk pembilang, dia perlu menyiapkan 3 buah kek, ini for. And then ini syarat yang kedua. Tapi tak ada syarat yang terbenam, tak ada apa-apa semua. Okay, dia hanya penyataan. Tapi kena masukkan juga sebab dia salah satu daripada sistem yang diberi. Okay, boleh faham setakat ini? Okay, boleh faham salin dahulu. Saya nak bagi for yang ketiga. Kita bincang ini sampai awak faham. Dah siap dah? Dah selesai? Okay, habis. Okay, habis. Kita tengok yang ketiga. Boleh? Boleh lagi tak? Tepu tak lagi? File new. Sekejap nah, saya pergi dekat. Okay, ini soalan ketiga. Soalan dia lebih simple. Dia tak bagi tahu awak kena cari kek ke apa. Yang sekarang ni, ini ialah berdasarkan contoh soalan PT3 sebenar. Okey, isytihar pembilang, syarat diuji. Jika benar penyataan berulang dilaksanakan, pembilang ditambah dengan 2. Jika palsu, keluar dari gelung ulangan. Ulangi langkah 2 sehingga syarat menjadi palsu. So, dia ada pembilang dekat situ. For pembilang kena okey, syarat dia kena tambah dekat sini. Pembilang ditambah 2 jika palsu. Syarat dia jika benar, awak kena buat dekat sini. Pembilang kena lebih kecil atau sama dengan lebih kecil daripada 10. Tambah dekat sini. Pembilang for pembilang lebih kecil daripada 10. Okey, ini untuk syarat for. Macam mana nak buat? So, langkah yang pertama sama juga macam kita buat tadi. Sama sahaja. Yang pertama mesti ada mula. Kenapa kat atas pula?
Okay, 1 mula macam biasa. Lepas dah mula, kena declare isytihar, boleh ubah pembilang sebab kita guna pembilang mudah untuk contoh for ni. Isytihar pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Boleh ubah dia ialah pembilang. Okay, semua dapat? Setakat ni boleh ikut? Okay, bila dah ada isytihar pemboleh ubah pembilang, kena setkan dahulu. Setkan pembilang sama dengan 1. Okay, saya bagi penerangan sedikit. Pembilang sama dengan 1 ni. Kalau di form 3 nanti, awak akan dah belajar tajuk bubble sort, bucket sort, binary search dan juga linear search. Okay, untuk for pembilang, kadang-kadang pembilang for I, dia tak ada pembilang. For I sama dengan kosong. Kenapa sekarang pembilang sama dengan 1? Pembilang sama dengan 1 untuk for yang kita pelajari hari ini. Pembilang sama dengan 1 ialah penyataan yang pertama itu dinamakan yang pertama, 1. Kalau untuk form 3 nanti, linear search, bubble search, apa semua tu, index for I sama dengan kosong. Sebab index di dalam komputer bermula dengan kosong. Macam awak belajar asas nombor perduaan, 2 kuasa kosong. Okey, 2 kuasa kosong ialah tempat pertama di dalam komputer. Komputer memahami tempat pertama ialah bermula dari kosong. Sebab tu awak belajar asas nombor untuk perduaan bermula kosong dan 1. Perlapanan kosong hingga 7. Per-16an kosong hingga 9. Semuanya bermula dari kosong. Okey, itu ialah kedudukan indeks di dalam komputer. Komputer memanggil data daripada dia letak data tu dikenali kedudukan dia berada di tempat yang pertama dia ialah kosong. Tapi sekarang ni untuk case 4 ni, pembilang ni ialah item. Item sama dengan 1. Boleh faham? Faham? Jelas tak? Okey. Sambung balik. Okey, setkan pembilang sama dengan 1. Lepas tu kita masuk syarat yang keempat. For pembilang lebih kecil daripada 10. Okey. Nombor 5 lagi sebab dalam for kena ada syarat yang laksanakan. Laksanakan. Nampak dekat sini, jika benar penyataan berulang dilaksanakan. So, laksanakan pernyataan. Okay. Then, laksanakan penyataan. Kemudian ada apa lagi kat atas tu? Kemudian pembilang ditambah dengan 2. Lepas dah habis dah, dia sekarang ni pembilang sama dengan, okey, nampak ni pembilang saya dah jadi huruf besar di sini, salah. P pembilang huruf kecil sama dengan pembilang tambah 2. Sebab apa tambah 2? Sebab dekat atas ni pembilang ditambah dengan 2. Okey. Lepas tu, teruslah pergi yang ke-5. Tamat. Habis kat situ sahaja. Boleh faham? Awak, okey. Pendek sahaja for punya algoritma. Lagi satu untuk pengetahuan awak, 1, 2, 3, 4. Ini ialah langkah yang berulang daripada kita tengok tadi yang pertama, kedua dan ketiga. Sama sahaja. Mula isytihar pun boleh ubah, setkan pembilang sama dengan 1, for pembilang sama dengan tengok syarat yang diberikan lebih kecil daripada 10. And then laksanakan apa yang diperlukan. Kemudian syarat pembilang tambah dengan 2. And then tamat.
1, 2, 3, 4 ni benda yang sama yang berulang. So, kalau untuk peperiksaan, kalau rasa macam susah sangat nak faham, tengok balik buku, hafal sahaja. Step pertama sampai step keempat, sekurang-kurangnya awak dapat daripada 5 markah, awak boleh dapat 3 ataupun 2 markah. Okay, tapi pastikan bila ada mula, pastikan ada tamat. Saat mula dan tamat ini berpasangan. Kalau awak buat mula sahaja, awak tak buat tamat, awak akan dapat setengah markah. Kalau awak buat mula dan tamat, awak akan dapat 1 markah. Isytihar pun boleh ubah 1 markah. Setkan pembilang 1 markah. For pembilang 1 markah, laksanakan 1 markah. Ini pun 1 markah. Okay. Boleh faham? Habis dah salin? Habis tak salin? Nampak tak kalau saya pergi ke skrin ni, awak nampak tak yang saya share pada awak tadi? Saya sekarang berada di skrin awak. Awak nampak tak yang saya share di words? Ataupun awak nampak skrin saya sekarang? Tak nampak apa Yuen? Tak nampak words sekarang? Awak nampak skrin lah? Skrin kamu saja. Okey, okey. Okey, sekarang dah nampak balik words lah. Okey, salin bagi habis cepat. Kita nak tengok sikit carta alir. Sudah siap? Sekarang saya dah share kan? Dah siap semua? Saya boleh stop share screen? Dah. Okay, saya stop. Okay, setakat ni. Pseudocode. Ada soalan? Ada soalan tak? Faham tak pseudocode? Bila awak faham pseudocode, awak akan tak ada masalah untuk buat carta alir. Ada masalah tak sebelum saya pergi ke carta alir? Boleh tanya direct. Tiba-tiba ada soalan keluar dalam exam, boleh jawab. 4. Okay, sekarang ni kita tengok dulu carta alir. Boleh. Wow. Tahniah Jeremiah, confident level tinggi, terbaik. Okay, sekarang ni kita tengok dulu carta alir dan tadi kita dah habis pseudocode. Okay, sekarang ni kita nak tengok carta alir.
Carta alir macam biasa. Kita tengok dulu buku teks punya berdasarkan tadi yang awak punya penyataan tadi. Okey, kita tengok buku teks. Okey, mula kita buat berdasarkan sudokod kita. So, sebab tu saya kata bila awak betul sudokod, awak akan betul carta alir. Tak ada masalah. Okey, mula isytihar pun boleh ubah nom kira dengan jum. Ini dalam bentuk rectangle. Rectangle. Okey. Sama juga setkan nilai kira sama dengan 1, setkan nilai jum sama dengan 0. Apa yang ada di dalam ni semua kena transfer balik. Masukkan satu nombor. Kenapa kini ada input? Sebabnya pengguna kena masukkan. Sebab dekat sini ada soalan yang menyatakan, di soalan ada menyatakan di mana N ialah nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Sebab tu kena ada input dekat sini. Okay. Kalau tak ada benda yang pengguna masukkan, terus pergi kat setkan nilai nom. Ni dia kena setkan lah sebab pengguna dah masukkan. Kalau tak ada, terus dekat sini setkan nilai nom sama dengan berapa. Kalau macam kita buat tadi pembilang, setkan pembilang sama dengan 1. Okay. Sekarang ni kira kita masuk for. Sekarang, tengok dekat sini. For kira lebih kecil atau sama dengan nom. Ini dah ada dia punya untuk syarat kita. For kira lebih kecil atau sama dengan nom. Sekiranya ya, syarat ni dipenuhi, dia akan laksanakan sampailah, okey. Dia akan keluar. Nah, dia pegang dulu ya output awak tu. Output yang pertama, 1, dia pegang dulu. 2, dia pegang. 3, sampailah, contohnya yang dimasukkan ialah 5. Sampailah 5. Baru paparkan nilai jum. Faham? Bila syarat dipenuhi, dilaksanakan dahulu. Dia memegang dahulu nilai 1, 2, 3, 4, 5. Sebab syarat number yang dimasukkan oleh pengguna ialah 5. Dia akan pegang, baru dia akan paparkan nilai. Dia tak papar dahulu 1, baru dia naik balik. Faham? Dia akan pegang 1, 2, 3, 4, 5 sampailah syarat ni tak dipenuhi, gelung ni palsu, for ni palsu, bukan true. So, dia terus pergi paparkan nilai. So, dia akan paparkan nilai 1, 2, 3, 4, 5 sebab lebih kecil atau sama dengan 5. So, 5. Barulah tamat. Faham? Boleh faham? Okey. Kalau boleh faham, setakat ni ada soalan tak? Okey, saya nak bagi tugasan. Tugasan awak ialah siapkan carta alir bagi ketiga-tiga sudokod yang kita dah buat tadi. Boleh? Nani? Apa Zuyau? Keluar Nani. Siapa Nani? 1 soalan cukup. Mana boleh? Saya dah bagi dah jawapan. Buat je lah. Carta alir 3. No kompromi 3. Buat carta alir. Mudah saja. Dia tak ada banyak number pun. Kalau untuk soalan yang ketiga tadi ada mula, setkan pembilang kepada 1, syarat, laksanakan, tambah pembilang, tamat. Ada 5 je ikon di dalam tu. Amboi, Iwan, tak ada. 3. 3. Awak ada 1 jam selepas ini. Sekejap je awak buat, tak sampai 10 minit. Boleh? Manjit? Kenapa dengan Manjit? Rizki? Ya. Manjit, Rizki dan juga yang pembilang tu. Algoritma, ya betul. Yang pembilang tu saya tak share dalam GC ya. So awak ada salin tak? Ya, 3. Itu je 3. Yang pembilang tadi saya tak share dalam GC. Ada... Tadi awak salin tak yang kita buat tadi? Yang jawapan ni saya perlu share tak dalam GC? Awak semua dah salin kan? 1, 2, 3 ni. Ada salin tak tadi?
1 jam tak cukup. Mana boleh tak cukup? Kejap je. Okay, buat dulu. Nanti kita bincang next week. Tak ada masalah. Buat setakat mana yang awak boleh tapi jangan tak buat. Semua hadir 2A1. Okay. Desmond 41. Okay, semua hadir ni hari ni. Sebab termasuk nama saya ada 41 orang. Okay. Ada apa-apa masalah dah setakat ni? Struktur ulangan 4. Okay, tahniah 2A1 dan 2B1 semua hadir. Okay, Desmond, thanks. Zuya, terima kasih. Thanks juga. Setakat ni ada soalan tak sebelum saya akhiri kelas? Setakat ini? Ada soalan sila tanya. Faham? Tiba-tiba keluar soalan exam boleh jawab struktur ulangan 4. Cikgu, kamu post di GC? Yang mana? Saya memang post di GC soalan 1 dan soalan 2 tadi. Tapi tak ada jawapan. Jawapan awak kena salin. Tak pun saya share dekat grup awak lah boleh. Dalam WhatsApp group boleh. Boleh. Picture ataupun file. File lah ya. Sebab saya dah simpan sebagai file. So boleh open daripada Words. Boleh tak? Okay, boleh. Tak ada masalah. Okay, kalau macam tu kita jumpa lagi next week. Bye. Minggu depan saya nak tengok catat alir. Okay, bye. Jumpa lagi next week.